So chapter 3 kita ada momentum and impulse. Ada dua benda lah dalam tu yang awak kena tahu. Pertama momentum, yang kedua kita ada impulse. Okay, momentum dengan impulse. Pernah dengar tak momentum? Momentum. Pernah dengar tak Pernah. momentum? So apa Pernah. awak faham pasal momentum? Benda tu ada momentum kalau dia apa? Kalau dia ada magnitude dan kelajuan. Betul lah, dia ada mass dengan velocity lah. Maksudnya, contoh awak ada satu kereta kan. Okey, kereta ni mass dia 200 kg. Kereta ni mass dia 200 kg. Tapi kereta ni tak bergerak. Stationary. So, kita tak boleh cakap lah kereta tu ada momentum. Tak ada momentum lah. Momentum dia zero. Nak ada momentum, dia kena ada mass and velocity. Maksudnya kereta awak tu bergerak. So, kalau kereta awak tu bergerak, so means that dia ada momentum. Okay. And then contoh kita ada kereta dengan lori lah. Dia bergerak dengan same speed. Ataupun same velocity. Kelajuan yang sama. Okay. Tapi lori lagi besar kan dia punya mass kan. Means that momentum lori tu lagi besar lah. Momentum dia tu lagi besar. Sama juga macam kita. Kita ada momentum lah kalau kita bergerak. Tapi kalau tak bergerak, tak buat apa, tak adalah momentum kita. Okay. So momentum ni adalah product. Product tu maksudnya hasil darab lah. Product of the object mass and velocity. Okay. Sekarang kita tahu velocity tu vector quantity kan. So velocity tu vector. So means that momentum awak nanti pun akan jadi vector quantity sebab mass kita ni scalar. So scalar darab dengan vector dapat vector lah. So means that momentum kita tu adalah vector quantity. So bila vector quantity, maksudnya dia ada apa kalau vector quantity? Dia ada Vector quantity dia ada apa? dan arah. Yes, magnitude and direction. Betul, dia ada magnitude and direction. Means that awak punya momentum ni ada arah dia lah. So means that bila awak kira momentum, awak kena tengok mana arah dia. Contoh dia gerak ke kanan. So momentum dia berapa ke kanan. So tu arah dia lah. So macam saya tulis equation, P sama dengan MV, tak ada arrow kan kat atas ni kan. Awak perasan tak ada arrow, saya tak buat arrow kat atas kan. Maksudnya yang sini P sama dengan MV ni formula untuk cari dia punya magnitude sahaja nilai. Cuma bila kita nak kira, kita kena consider direction. Maksudnya V kita tu nanti kena tengok positif ke negatif. Macam mana saya nak tahu positif negatif? Kita ambil macam biasa. Kalau kanan positif, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. Kita ambil macam biasalah untuk arah dia. Tapi kalau awak nak ambil yang lain kan, boleh awak kena bagi tahulah. Contoh awak ambil bawah tu positif, atas tu negatif kan. Boleh, tak ada masalah lah. Tapi kena state lah, kena bagi tahulah arah dia tu macam mana awak ambil tu. Okay, boleh tak arah dia tu? Arah untuk velocity awak tu. Boleh arah dia? Boleh arah? Boleh. Okay. So next, direction untuk P sama macam direction velocity. Maksudnya kalau V awak ke kanan, momentum awak pun ke kanan lah arah dia. Kalau V awak ke kiri, momentum awak pun ke kiri. Okay, boleh Arah P momentum sama dengan arah direction untuk velocity. And SI unit untuk momentum adalah kilogram meter per second. kg ms kuasa negatif 1. So ni adalah SI unit dia lah. Okay, so kita dah tahu. Nak cari momentum, P sama dengan MV. Okay, so untuk momentum, kan dia vektor. So kita boleh resolve kepada X component dengan Y component. Contohnya macam mana? Contohnya kereta awak. Nak kata dia gerak paksi X straight line betul pun tak. Nak kata dia gerak ke atas pun tak. Contohlah dia gerak macam ada ataupun macam contoh dia panjat, dia naik bukit kan. Contoh dia naik bukit. So bila dia naik bukit, okay, contoh saya ada kereta. Contohlah kereta saya macam ni. Okay, dia naik bukit. Contohlah. Okay, kereta awak naik bukit. Okay, so kat sini ada angle. Theta dia. Contoh theta dia 30 darjah. Okay, lepas tu kereta ni gerak dengan speed. Okay, gerak dengan speed dia contoh 20 meter per second. Okay, and then dia punya mass kereta contoh 200 kg. Contohlah. Okay, so dia suruh cari momentum dekat paksi X dengan momentum dekat paksi
Y. Okay, so macam mana nak cari? Okay, so untuk momentum, kita cari dulu momentum dia. So untuk kereta, P sama dengan mv. So mass kita 200 kali dengan velocity kita 20. So 2 kali 2, 4. So kita dapat momentum 4000 kg ms kuasa negatif 1. Okay, ni momentum kereta. Momentum dia. Okay, so momentum ni kita boleh resolve kepada X component dengan Y component. Okay, so kenapa kita nak kena resolve? Contohlah, awak ada banyak. Okay, kalau macam saya buat dalam sistem ni, kereta saya ada sebiji je kan. Contohlah, dekat situ ada kereta lain. Tapi kereta lain ni dia gerak kat sini. Kereta ni dia gerak kat bawah, kat jalan bawah ni. Contoh kereta ni gerak kat jalan bawah ni. So bila kita nak tambahkan kereta satu dengan kereta dua, dia punya momentum, kita tak boleh tambahkan momentum kereta satu tambah momentum kereta dua direct, tak boleh. Kenapa? Sebab kereta satu tu dia gerak dengan angle 30 darjah. Tapi kereta dua tu dia gerak straight line. So kita apply lah balik konsep yang kita belajar chapter 1. Bila kita nak tambah dua ataupun lebih vektor, kita buat apa? Kita kena resolve. So dekat sini maksudnya momentum kita tu kita boleh resolve kepada X component dengan Y component dia. So kita boleh resolve balik lah. So apa awak buat? Awak cari dulu berapa momentum dia. Lepas tu kita resolve lah untuk PX. So dia akan jadi nak guna cos ke sin 30 kalau X component untuk ni kereta satu ni. Nak guna cos 30 ke sin 30 untuk pasti X dia. Cos. Betul. Sebabnya theta dia sebelah dia tu paksi X. Siapa exist sebelah theta tu kita guna cos lah. So kita akan dapat PX sama dengan 4000 cos 30 darjah. So kita dapatlah momentum dekat paksi X. Okey, untuk paksi Y, PY. Okey, untuk paksi Y momentum dia punya V ke atas kan? VY dia ke atas kan? Positif lah. Untuk X pun sama positif sebab dia ke kanan ni. Ingat bila kita resolve vektor ni kita kena consider dia punya direction juga So kita akan dapat 4000 sin 30 darjah. Okay, so ni cara untuk resolve vektor, boleh So yang saya tunjuk ni dia punya ni je lah sebab nanti bila awak masuk SDS awak akan belajar detail lagi untuk tambah vektor ni, tambah momentum untuk 2D. Awak punya syllabus kita consider satu dimension je. Maksudnya kalau ada dua kereta gerak straight line je. Mungkin dia satu gerak kanan, satu gerak kiri ataupun satu gerak atas, satu gerak bawah. Maksudnya dia hanya dekat satu paksi sahaja, satu axis sahaja. Untuk SES lah. Nanti bila masuk SDS, awak mungkin kena resolve kepada X component dengan Y component. Boleh Jelas Untuk awak punya syllabus momentum? Okay, boleh momentum? Boleh. Okay. Jelas. Okay, so next kita kira example 1. Okay, example 1 kita ada car mass 200 kg. Speed dia 20 meter per second ke kanan. Saya lukis arrow ni ke kanan ni. Dia gerak ke kanan. So kalau kanan maksudnya V saya letak positif je lah. Okay, so dia kata calculate the momentum of the car. Okay, so kita kira lah. P sama dengan mv. Okay, so mass kita adalah 200 kg. Velocity kita ke kanan kan? So kalau kanan saya ambil positif lah. Positif 20. So maksudnya saya punya momentum dia akan jadi 2 kali 2, 4. So 4000 kilogram meter per second. So inilah saya punya momentum. And arah dia ke mana kalau positif tadi? Arah dia ke mana kalau positif Kanan. ni? Yes, betul. Arah dia ke kanan. To the right. Okay. Ingat arah V sama dengan arah P. So kalau awak punya V ke kanan, momentum awak pun ke kanan lah. Sebab tu positif juga. Tapi kalau arah V awak ke kiri, momentum awak pun nanti ke kiri. So kalau ke kiri, nanti nilai P awak akan ada negatif sebab kita ambil yang biasa. Kita ambil yang normal kita guna. Positif kanan, negatif kiri. Atas positif, bawah negatif. Nak ambil terbalik tak apa, tak ada masalah. Yang penting kena bagi tahulah kan. Okay, next example 2. Okay, kita ada dua bola kat sini. Bola A dengan bola B. Ball A and ball B. Ball A, dia punya mass adalah 5 kg. Okay, speed dia 10 meter per second. Ball B, 2 kg.
speed dia adalah 5 meter per second. Tapi apa beza antara A dengan B ni? Beza apa kat situ? Direction. Yes, kalau perasan ball A to the right tapi ball B to the left. Okay, soalan suruh calculate the total momentum for the system above. So dalam sistem saya ni saya ada 2 je ball. So saya ada 2 lah momentum kat sini. Momentum A dengan momentum B. So kita tambahkan sebab dia nak total kan, hasil tambah. So kita tambahlah. Okay, cuba tambahkan. So total P sama dengan momentum A campur momentum B. PA campur PB. So apa formula P tadi? Kita tahu P sama dengan MV. So untuk A, mass A lah. So mass A kita 5. Okay, velocity A 10. Okay, A ke kanan kan? So kalau ke kanan maksudnya positif 10. Positif 10. Tapi kalau contohlah awak tak nak letak positif, tak apa, tak ada masalah sebab kita tahu kan 10 tu positif 10 lah. Okey, campur dengan mass B. Mass B kita 2. Okey. Velocity B. Kena tengok VB tu ke kiri. So bila kiri kena letak negatif 5. So saya akan dapat berapa total dia? 5 kali 10 50 tolak 50 tolak 10 kan? So dapat berapa jawapan dia? Total P berapa? Lamanya aku nak 40. So 40 kilogram meter per second. So ni adalah total momentum kita untuk sistem ni. So maksudnya kalau sistem awak tu ada 10 bola kan, awak tambahkanlah 10 bola tu untuk total momentum dia. Total momentum boleh? So saya dah explain tadi pasal momentum dengan pasal nak cari total momentum. Okey, ada soalan untuk momentum? Kenapa? Okay. Bukan ada unit lagi untuk momentum. Ada apa? Ada. Ada. Betul. Kita tengok lepas ni. Okay. Unit betul. Dia ada satu unit lagi kan? Mana dia dapat kita tengok lepas ni. Yang saya guna ni dulu daripada formula MV. P sama dengan MV. So maksudnya nanti bila kita guna P sama dengan MV, unit dia kg ms kuasa negatif 1. Okay. Next. Part kedua kita ada impulse. Okay. Impulse tu apa benda? Impulse ni. Impulse. Product of force and the time t for which it is x. Okay. Impulse ni dia special. Dia hanya ada masa sekejap je. Contoh kan, awak langgar dinding. Masa awak langgar dinding tu lah adanya impulse kat situ. Lepas daripada tu tak adalah. So maksudnya bila ada je contact dengan apa-apa tak kisahlah awak pergi awak sentuh bola ke ataupun awak pergi sepak bola ke. So masa awak sepak tu ada in contact je, ada contact sahaja kat situ ada impulse. And impulse ni dia sangat singkat. Dia punya time of contact dia tu very short lah kan. Singkat je lah dia punya impulse kat situ. Okay. So product of a force F and the time for which it is X. Okay, tu adalah impulse J lah. So simbol untuk impulse adalah J. Okay, so daripada situ saya boleh tulis formula dia. J sama dengan FT. Kenapa? Sebab dia kata produk kan. Produk ni maksudnya darab lah. So J sama dengan FT. Okay, so sekarang F kita ni vector quantity. T kita tu scalar. So scalar darab dengan vektor. So maksudnya impulse kita pun nanti akan jadi vektor quantity. So impulse adalah vektor quantity and direction impulse sama arah macam direction force. Okay, contoh. Saya lukis gambar kat sini. Okay, contoh. Awak punya bola langgar dinding. So ni arah force awak. So force yang bola bagi dekat dinding kan. So force yang bola bagi dekat dinding yang ni. So masa dia sentuh ni lah adanya impulse. So dekat sini ada T dia. So ni adalah time of contact. Masa pelanggaran dia. Masa dia berlanggar tu berapa kan. Okay, so J ni impulse. F ni adalah dia punya average force. Ataupun juga kita panggil sebagai impulsive force. Benda samalah. Average force ataupun impulsive force. Maksudnya masa dia bertindak tu berapa force dia. Situ adalah impulsive force ataupun average force kita lah. Okay. And then daripada situ J sama dengan FT. J sama dengan
FT lah. J sama dengan FT. So maksudnya unit untuk J adalah Newton second. Okey. Oh, yang kawak tanya tadi momentum kan? Okey, momentum tak ada unit lain Momentum memang unit dia kg ms kuasa negatif 1. Kenapa? Sebab formula momentum P sama dengan mv. P sama dengan mv. So memang fix formula momentum kg ms kuasa negatif 1. Yang berubah sini. Ni impulse impulse. So impulse product of force and time. So SI unit kita adalah Newton second berdasarkan formula J sama dengan FT. Okey, macam mana dia dapat kg ms kuasa negatif 1 ni? Dia relate. Okey, tadi kita dah belajar impulse. Tadi kita dah belajar momentum. Okey, and then kita belajar impulse kan? So apa kaitan antara impulse dengan momentum ni? So kita this one. Impulse momentum theorem. Maksudnya kaitan antara impulse dengan momentum. So impulse momentum theorem dia cakap apa? Impulse of a body equal to the change of the momentum. Maksudnya bila ada perubahan momentum awak, dia ada impulse lah. Tapi kalau contoh kereta awak bergerak dengan speed yang sama. Contoh dia gerak dengan speed yang sama kan. Okey, kereta awak. Okey. Contoh, U dia 10 meter per second. Okay, lepas tu ni before ni before. After pun sama, tak berubah. Maksudnya bergerak dengan constant speed je. Dia gerak dengan constant speed je. So, bila dia gerak dengan constant speed je, okay, V dia pun 10 meter per. Maksudnya kat sini, constant velocity. Okay, sekarang kereta kita gerak dengan constant velocity. So, dekat kereta ni, momentum dia ada. So momentum ada. P sama dengan mv. Ada. Adalah. Sebab kan dia ada mass, ada velocity kan. Okay. And momentum dia tu adalah constant. So dekat sini dia punya momentum constant. Kenapa saya cakap constant? Sebab U dengan V sama. U dengan V dia sama. Okay, U dengan V sama. So, momentum constant. So, bila momentum constant, ada tak perubahan momentum? Tak adalah kan? So, bila tak ada perubahan momentum, maksudnya kat sini, impulse dia sama dengan 0 Newton second. Maksudnya tak ada impulse. Okay. Tapi kalau contoh kereta awak tekan minyak. Contoh daripada 10 meter per second, awak tekan minyak, dia gerak jadi 20 meter per second. Maksudnya kat situ kita dah ada perubahan velocity kan. Kita dah ada perubahan velocity. Contoh kereta asal-asal 10. Okay, 10 meter per second. Ni before. Okay. Lepas tu after dia awak tekan minyak. Okay, awak tekan minyak, speed dia naik. Sekarang speed dia naik kan. So speed dia jadi 20 meter per second. So sekarang kita dah ada perubahan velocity. V kita dah berubah. So bila V kita dah berubah, kita punya kita akan ada delta P lah. So delta P sama dengan mv tolak mu. So mass kita sama kan? M je lah. Okay, V tolak U, V kita 20 tolak 10. Maksudnya kita ada perubahan momentum, change in momentum. So change in momentum ni lah kita namakan sebagai impulse kita. Boleh change in momentum tu adalah impulse. Okay, siapa tak jelas kat sini impulse tu? So impulse tu ada dua lah, J sama dengan FT ataupun J sama dengan delta P, change in momentum. Maksudnya kalau awak nak define impulse sebagai product of force and time pun boleh, ataupun nak cakap impulse tu adalah change in the body momentum pun boleh. Okay, boleh impulse, ada soalan impulse? Tak ada. Okay, satu lagi impulse kita boleh dapat daripada graf. Okay, graf apa? Graf F lawan T. So kalau soalan bagi graf F lawan T, impulse kita sama dengan area under FT graph. Yang saya shaded ni. Yang saya lorek-lorek ni adalah area under FT graph. So area under FT graph tu sama juga dengan impulse. So miss that kat sini, untuk impulse saya ada 3 formula lah saya boleh guna. 3 step lah, 3 cara lah ikut soalan bagi. Pertama, saya boleh guna J sama dengan FT yang ni. Okay, ni yang pertama. Okay, ataupun saya boleh guna J sama dengan delta P yang kedua.
Ni J sama dengan delta P. So delta tu perubahan. Ingat bila perubahan maksudnya final tolak initial lah. So kita ambil momentum final tolak momentum initial. So untuk momentum final saya guna simbol MV. V ni kan final velocity, U kan initial velocity. So V ni final velocity. V tu final velocity, U initial velocity. Okey, boleh So nak guna J sama dengan delta P boleh, ataupun nak buat J sama dengan MV tolak MU pun boleh, tak kisah mana-mana. Ataupun nak buat J sama dengan P final tolak P initial pun boleh, mana-mana Okey, and then yang ketiga, kalau dia bagi graf F lawan T, area under FT graph sama dengan impulse. Okey, jelas impulse? Impulse. Jelas. Impulse tu bila kita ada contact dengan something. Contoh awak contact dengan bola kan. Okay, masa awak contact itulah kita ada impulse kat situ. Okay. So next kita try example ni. Example. Okay. Saya ada ball, speed dia 10 meter per second. Okay, ball saya ni speed dia 10 meter per second. Okay, ni U, initial speed dia. Okay, lepas tu awak baling ball ni ke dinding. Ni wall. Okay, so bila baling ke dinding, dia rebound balik dengan opposite direction. 5 meter per second. Okay, time of contact antara wall dengan ball ni adalah 1 second. Ni time of contact dia 1 second. Maksudnya bila dia sentuh tu, masa untuk dia sentuh tu, yang dia sentuh tu adalah 1 second. Calculate the impulse. Okay, agak-agak nak guna formula mana yang sesuai kat sini? Kita ada 3 tadi impulse. J sama dengan FT, J sama dengan delta P, J sama dengan area under FT graph. Yang mana paling sesuai? Ada 3 tu tadi Nombor 2. Yes, betul. Nombor 2 lah. J sama dengan delta P sama dengan MV tolak MU. Okey, kita masukkan dalam formula So, sama juga dengan, sebab mass dia bola yang sama kan. Mass dia samalah. Okey, so saya boleh factorize, letak kat luar lah. MV tolak U. Okey, so sama dengan M saya 0.5. Sambil saya tulis ni awak kira 0.5. Okey, V kita ke mana? Ingat bila kita nak kira impulse, nak kira momentum, kena consider direction. So V nak letak positif ke negatif V kita? Negatif. Yes, negatif sebab dia ke kiri. So negatif 5. Okey, tolak dengan U kita 10. Okey, so J sama dengan, dapat berapa? Negatif 5 tolak 10 dapat negatif 15 kali dengan 0.5. So dapat berapa? Negatif 7.5. Yes, 7.5. Okey, nak guna unit mana? Tak kisah Nak guna unit Newton second boleh, nak guna unit kg ms kuasa negatif 1 pun boleh. Boleh Dua-dua boleh. Pilih salah satu. Nak guna Newton second boleh. Newton second sebab dapat daripada formula ni lah. J sama dengan FT. Okey, kg ms kuasa negatif 1 dapat daripada mana ni? Dapat daripada ni. Impulse momentum theorem kan? Impulse momentum theorem kan? Kg ms kuasa negatif 1. Boleh Mana-mana? Okey, ada soalan? Dapat negatif 7.5 Newton per second Newton second? Dapat Maksudnya Dapat. kat sini arah impuls kita ke kiri lah. So force kita pun ke kiri jugalah nanti. So bila kita nak calculate average force, letak sekali negatif dia tu. Sebab negatif tu show direction. Okay, calculate the average force acting on the ball. So formula mana nak guna? Dia nak F ni. Mana formula yang ada F tadi? 1, 2, 3. Mana yang ada F? Formula nombor berapa yang ada F tadi? Yang nombor 1. Yes, nombor 1 punya. So J sama dengan FT. So kita masukkan J yang kita dapat tadi lah. Negatif 7.5 sama dengan F kita. So kita nak F kan? F lah. Okay, T kita 1 second. Okay, so saya dapatlah F negatif 7.5. Unit force apa unit force? Unit force apa unit force? Daya. Unit daya apa? Unit force. Apa unit force? Newton. Yes, betul. Newton. Newton Okay. So maksudnya kat sini, kita punya average force kita 7.5 Newton ke
ke kiri lah. Ke kiri. Yang ni adalah force yang wall bagi dekat ball lah sebenarnya. Force bagi yang wall bagi dekat ball kan. Okey. Tapi kalau soalan kata dia nak magnitude kan. Kalau soalan kata nak magnitude only, magnitude nilai force kita tak payah letak negatif lah. 7.5 Newton sahaja. Tu boleh balik. Boleh sebab kalau saya tulis negatif 7.5 Newton, maksudnya saya bagi magnitude dengan arah lah. Tapi kalau dia nak magnitude sahaja, calculate contoh kan soalan kata calculate the magnitude of the average force acting on the ball. So awak buanglah negatif tu. So dia akan jadi 7.5 Newton sahaja. Okay, ada masalah tak? Cara nak jawab soalan. Awak punya method betul. Cuma cara nak bagi jawapan tu nak bagi tepat kan. So kalau soalan kata nak magnitude tu, bagi nilai je lah. 7.5 Newton. Okay, ada soalan untuk impulse? Tak ada? Tak ada impulse? Okay. So, okay. Momentum dengan impulse setakat ni? Okay. Okay. So, next. Okay, kita dah belajar tadi momentum dengan impulse. Seterusnya, topik ni senang je. Tak susah pun. Principle dia. Principle of conservation of linear momentum. So, kalau kita baca, kita tengok dekat ayat dia kan, conserve tu maksudnya constant lah. Maksudnya kalau conserve tu macam contoh kalau dia kata energy conserve, maksudnya total energy before sama dengan total energy after kan. So kalau dia kata kat sini momentum conserve, principle of conservation of linear momentum, maksudnya total momentum before sama dengan total momentum after. Okay. So principle of conservation of linear momentum state that total linear momentum of a system of body is constant. Constant tu maksudnya before dengan after dia tu sama. Total momentum before sama dengan total momentum after dengan syarat no external force act on the system. Maksudnya tak ada daya luar yang bertindak ke atas sistem awak tu. Ataupun sistem kita tu kita boleh panggil sebagai closed atau isolated system. Closed or isolated system ni maksudnya ni lah. No external forces acted on the system. Okay. So ataupun saya boleh tulis ni simbol apa ni? Sigma ni. Sigma ni simbol total kan? Summation. Total momentum initial. Okay, yang ni total momentum final. So awak punya syllabus dah tak perlulah nak apa tu, nak kena tulis-tulis definition dah tak ada dah dalam soalan subjektif, tak ada dah. Awak je jawab soalan je kan. Cuma kena tahu konsep ni sebab nanti awak nak jawab soalan UPS awak tu. So nanti soalan UPS kalau topik 3 dengan 4 ni UPS 2 nantilah. So nanti UPS 2 ni dia akan tanya konsep macam ni lah. Maksudnya impulse tu apa benda? Momentum tu apa? Conservation of linear momentum dia cakap apa? Kan? So macam ni lah konsep dia. Okay. So untuk punya syllabus kita hanya consider problem satu dimension sahaja. Maksudnya pelanggaran dia dekat satu axis je. Contoh kalau paksi X kanan kiri je lah. Ataupun kalau paksi Y atas bawah je lah. Dia tak akan tanya atas bawah kiri kanan, tak ada sekali, tak ada, dia tak tanya macam tu lah. Yang tu kalau awak masuk dan awak belajar SDS nanti baru dia akan ada yang 2 dimension. Untuk untuk SES kita consider 1D je. One dimension sahaja. One dimension tu maksudnya satu paksi je lah, kita consider satu paksi je. Okay. So boleh total momentum initial sama dengan total momentum final in a closed ataupun isolated system. Closed ataupun isolated system ni maksud dia no external force acting dekat sistem awak. Maksudnya dekat sistem awak tu tak ada daya luar, tak ada force lain lah. Maksudnya dia punya dalam sistem dia tu je, dalam sistem dia tu je. Okay. So boleh yang ni? Conservation of linear momentum? Boleh. Okay, boleh. Okay, so sebelum untuk conservation of linear momentum, selalunya dia akan melibatkan collision lah, perlanggaran. So, apa maksud collision ni? Isolated event in which two or more bodies colliding body exert relatively strong force on each other for a relative. Contoh, awak main snooker kan, bola awak tu langgar dengan bola lain kan. So, collision lah. Okay, untuk collision kita boleh ada 2 jenis. Satu elastic collision, satu lagi
inelastic collision. Okey. Elastic collision, okey, kalau contoh bola snooker awak kan, bola awak pergi langgar dengan bola lagi satu. Selalunya bola tu macam mana? Dia gerak macam mana? Pecah kan? Bertentangan. Bertentangan tu satu, dia pecah. Dia maksudnya dia gerak asing-asing. Yang ni ada speed dia sendiri, yang ni ada speed dia sendirilah. Maksudnya dia gerak asing-asing. Okey, selalunya kalau elastic collision dia akan pecah. Maksudnya contoh bola A langgar bola B, after collision A gerak sendiri, B gerak sendiri. So tu elastic collision. Okey, tapi kalau inelastic collision, dia boleh jadi pecah ataupun dia boleh jadi gerak sekali. Maksudnya kalau bola awak tu pecah, tak semestinya dia elastic collision. Dia mungkin boleh jadi elastik ataupun dia mungkin boleh jadi inelastik. Tapi kalau bola awak lepas langgar tu dia gerak sekali, move together, dia move together. So kalau dia gerak sekali, automatic dia perfectly inelastic ataupun completely inelastic collision. Maksudnya memang betul-betul inelastic collision lah sebab dia gerak together kan. Okey, tapi kalau bola awak lepas langgar ataupun objek awak lepas langgar dia gerak asing-asing, dia boleh jadi elastik, dia boleh jadi inelastic. So macam mana saya nak bezakan? Dah sebab dah langgar tiba-tiba dia gerak asing kan. Macam mana saya nak tahu dia elastik ke inelastik kan? Sebab kalau dia langgar dia gerak sekali, saya dah tahu. Kalau dia langgar gerak sekali, saya dah tahulah memang perfectly inelastik dan memang inelastik je. Tapi kalau dia langgar dia pecah, macam mana saya nak tahu dia elastik ke inelastik? Saya tengok dekat konsep kat sini. Saya boleh compare nilai kinetic energy dia. So kalau kinetic energy before sama dengan total kinetic energy after, maksudnya bola saya tu dia punya collision tu elastic collision lah. Tapi kalau total kinetic energy initial tak sama dengan total kinetic energy final, maksudnya bola saya inelastic collision. Okey, tu yang membezakan antara elastic dengan inelastic collision. Apa yang sama? Okey, yang sama yang ni. Dalam dua-dua collision, tak kisahlah collision awak tu elastic collision ke, inelastic collision ke, dalam dua-dua tu total momentum before sama dengan total momentum after. Boleh? Maksudnya kat sini, kalau awak ada bola yang langgar, lepas langgar dia pecah, awak tak boleh nak guna, awak nak tentukan dia elastik ke, inelastik ke, kita guna persamaan kinetic energy. Total kinetic energy initial sama dengan total kinetic energy final. So kalau sama nilai dia, awak compare nilai dia sama, dia elastik lah. Kalau awak compare nilai dia tak sama, inelastik. Okay. Tapi kalau persamaan momentum, kita tak boleh guna untuk tahu dia elastik ke ataupun inelastik. Kenapa? Sebab total momentum before dengan after sama, tak kisahlah elastik ke inelastik collision. Okay, boleh? Yang ni, total kinetic energy ni, dia tak masuk dalam silibus awak. Cuma saya kena bagi tahu. Saya kena bagi tahu supaya awak boleh tentukan dia elastik ke inelastik dengan apa? Dengan compare dia punya total kinetic energy. Kita tak boleh compare dia punya total momentum sebabnya dalam both collision, elastik dengan inelastik, total momentum dia conserve. So elastik total before dengan after sama, inelastik pun sama. Total before dengan after dia pun sama. Okay, boleh? Ada yang tak jelas ke? Tak ada. Tak ada Okey. Sebabnya silibus awak untuk kinetic energy ni tak perlu kira. Tak perlu kira. Cuma awak kena tahu. Sebabnya kita nak bezakan elastik dengan inelastic collision. Yang awak kena kira yang ni. Yang ni total momentum kena kira. Yang ni pun sama. Kena kira. Yang total kinetic energy tu tak perlu kira. Okey, boleh? Cuma nanti bila awak masuk SDS, awak akan jumpa balik yang ni, awak akan kena kira. Kenapa kena kira? Sebab kita nak tentukan dia tu elastik ke inelastic collision. Okey, siapa ingat formula kinetic energy? Apa formula kinetic energy? Kinetic energy apa formula dia? Siapa ingat apa formula kinetic energy? Tak ingat. Tak ingat. Half M
V square. Yang ni tak apa. Yang ni yang half mv square ni selalunya dalam list of constant dia akan bagi formula. So tak perlu hafal pun. Awak kena tahu je. So kinetic energy formula dia half mv square. So yang ni nanti awak akan jumpa bila kita masuk energy nantilah. Bila kita masuk energy nanti chapter 5 kita akan jumpa balik kinetic energy half mv square. Okay, boleh eh? So macam mana saya nak bezakan elastik dengan inelastic collision? Saya kena tengok apa? Macam mana saya nak bezakan dia elastik ke inelastic collision? Tengok kinetic energy. Yes, tengok dia punya total kinetic energy before sama tak dengan total kinetic energy elastic collision. Kalau tak sama, inelastic collision. Okay, so daripada sini, daripada collision ni, apa rumusan dia? Kalau elastic collision, total momentum conserve, total kinetic energy pun conserve. So saya tulis kat sebelah. Okay, so kalau elastic collision, total momentum conserve. Okay, untuk yang kedua, total kinetic energy conserve juga. Conserve tu apa maksudnya conserve? Maksudnya before dengan after dia tu sama. Total dia tu sama. Okay, tapi inelastic, total momentum conserve. Okay, tapi kinetic energy conserve tak sama kan? Total kinetic energy not conserve. Tak sama. So ni dia. So boleh tengok boleh beza So nanti soalan ni dia famous lah nanti dekat soalan subjektif soalan objektif tu nanti kan ditanyakan apa beza elastik dengan inelastic collision. Okay, tapi dalam both ni elastik dengan inelastic collision total energy conserve. Dia beza dengan kinetic energy. Kenapa inelastik kita dia punya total kinetic energy tak conserve? Sebabnya ada sebahagian energi tu dia tak convert kepada kinetic energy. Kalau macam elastik, semua energi kita convert kepada kinetic energy. Tapi yang macam inelastik ni, sebahagian energi kita lost sebagai energi lain. Contohnya, kereta kan langgar dengan, contoh kereta langgar dengan kereta kan. So mungkin awak tengok ada cahaya ataupun terbakar. Maksudnya, dia lost sebagai heat lah kat situ. Sebab tu dia punya kinetic energy dia, total kinetic energy dia tu tak conserve. Boleh okay, situ adalah elastik dengan inelastic collision. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Tak ada je kan. Awak faham ke tak tahu ni kan? Faham ke tak? Faham. Faham Okay, saya buat nota sikit kat bawah. Okay, kalau after collision, objek gerak asing-asing, okay, dia boleh jadi elastik, atau inelastik. Okay, boleh so maksudnya kalau after collision dia gerak asing-asing boleh jadi elastik ataupun inelastic collision. Cuma kita nak tahu, nak lagi jelas dia elastik ke inelastik ke, kita tengok total kinetic energy. So kalau total kinetic energy dia sama, maksudnya elastik lah. Ataupun kalau total kinetic energy dia tak sama, before dengan after dia inelastik. Okay, tapi kalau after collision dia gerak sekali. Okay, objek gerak sama-sama. Gerak sekali lah. Okay, so ni memang confirm inelastik. Tak ada soalan lah. Memang confirm dia inelastik. Kalau lepas collision tu dia gerak sama-sama, dia gerak sekali. Contoh kan A dengan B ni after dia gerak sama-sama, move together. So ni kita namakan sebagai perfectly inelastic ataupun completely inelastic collision. Mass. Okay, ball of mass. Okay, keluarkan maklumat. Nak jawab fizik senang je. Pertama keluarkan maklumat dia. Kalau bukan SI unit, tukar siap-siap kepada SI unit. Fizik paling senang sekali. Rugi awak tak boleh score. So mass sama dengan 0.12 kg. Baca soalan, keluarkan maklumat dulu. So mass 0.12 kg. Okay, dia strike a stationary cricket ball. Okay, ball of mass 0.12 kg. Strike a stationary cricket ball. Okay, so kita ada cricket
cricket bat. Cricket ball pula ni. Okay. So ni cricket bat awak lah. Contohlah kan cricket bat kita. So ni cricket bat. Okay, cricket bat dia kata stationary. So you cricket 0 meter per second lah. Okay, ball, yang ni ball. Okay, ball. Okay, speed dia. Okay, U dia adalah 18 meter per second. So ni U ball. So ni mass ball. So mass dia adalah 0.12 kilogram. Ini saya lukis yang ball punya. Okay, so bila dia ball tu langgar dengan cricket bat tu, dengan kayu cricket tu, the ball in contact with the bat, okay, masa contact dia, dia sentuh selama 0.14 saat. Kejap je lah dia sentuh. Okay, so lepas dia sentuh, dia bounce along its original path. Bounce tu apa maksud bounce tu? Bounce tu. Apa maksud Melantun. bounce? Maksudnya after collision, okay ni saya lukis balik ni before ni gambar before. Okay, maksudnya after collision, okay awak punya bat, okay awak punya ball, okay dia gerak dekat original path dia juga. Maksudnya dia gerak dekat path yang sama lah. Cuma ni bound kan. So bila bound dia melantun opposite direction, dia melantun lah. So dia punya V. Okay, kalau melantun opposite direction, saya nak letak V saya positif ke negatif? Negatif. Yes, so V saya letak negatif 15 meter per second. So kena rajin lah lukis sikit. Sebab bila awak lukis awak nampak lah dia punya situation dia. Calculate the momentum of the ball before and after collision. Okay, soalan nak momentum of the ball sahaja. Ball sahaja, bukan sistem. Kalau sistem, kita ada dua benda kat situ. Kalau sistem, kita ada ball dengan bat. Tu sistem sistem maksudnya dalam benda tu, dalam sistem tu ada ball dengan bat. Tapi sekarang dia nak momentum untuk ball sahaja, ball. So ni before, yang ni after. Okay, so untuk before, momentum ball P sama dengan apa? Formula momentum MV, ataupun kat sini before U kan, initial. P sama dengan MU lah. Okay, untuk after P sama dengan MV. Okay, dia nak momentum siapa? Ball. So P sama dengan mass ball. So mass ball 0.12. U ball berapa tadi U ball? 18. So dapat berapa jawapan dia? 0.12 kali 18. Siapa dapat dah? 2.16. Yes. So P sama dengan, jangan lupa unit 2.16 kilogram meter per second. So ni P ball sebab soalan nak momentum ball. So momentum ball before 2.16 kg meter per second. Momentum ball after P sama dengan mass ball 0.12. V ball adalah negatif 15. Kenapa negatif? Sebab dia gerak opposite direction. So P 0.12 kali 15 negatif 1.8. Yes, negatif 1.8 kilogram meter per second. Okey, dapat? Dapat tak? Dapat. Okey, dapat Okey. Tapi kalau soalan kata momentum of the system, maksudnya awak kena tambah dua-dua lah. Momentum ball dengan bat before, momentum ball dengan bat after. Tapi soalan tak nak yang tu, tak nak sistem. Soalan nak momentum of the ball. So kita fokus kepada ball je lah. Tengok soalan nak siapa kan. Okay. So tu soalan pertama. Okay, soalan kedua. Senang je. Dia bagi graf F lawan T. So kalau daripada graf F lawan T, satu je maklumat dia kita boleh dapat. Maklumat apa kalau dia bagi graf F lawan T? Area under F yes. sama dengan betul. Impulse, kejap. Impulse J sama dengan, okay, J tulis J sama dengan area under FT graph. J sama dengan area under FT graph.
Okay, ni kena tulis Yang ni bila awak tulis, maksudnya awak dah dapat markah untuk konsep. Sebab awak dah tahu. Bila dia bagi graf F lawan T ni, automatic dah tahu. Area under the graph sama dengan impulse. Okay, what is the impulse on the ball? Senang je lah. Kita guna J sama dengan area under the graph. So macam mana ni? Okay, so dekat sini, separuh lah. Sini sama separuh. So 0.03 bahagi 2 dapat berapa? 0.03 bahagi 2 0.015 second. Okay. So J sama dengan area under FT graph. Okay. Dah tulis yang ni baru kita buat formula area dia. So apa formula area dia segitiga? Setengah kali berapa? Tak kisahlah kan? Kali 200 kali 0.015. Saya bahagikan dua saya punya segitiga ni. Segitiga pertama, segitiga kedua. Campur dengan setengah kali 200 kali 0.015. Sebab saya bahagi dua. Kalau tak nak bahagi dua tak apa, darab je terus kan. 200 kali 0.03 pun boleh. So dapat berapa J dia? Setengah kali 200 kali 0.015. Okay, kali dengan 2. Dapat berapa? 3. Yes, 3. Nak letak berapa 3? 3 unit dia? Boleh mana-mana Newton second. Boleh. kg ms kuasa negatif 1 pun boleh. Boleh mana-mana boleh. Nak letak Newton second boleh. kg ms kuasa negatif 1 pun boleh. Okay, so tu impulse. Ada masalah impulse? Area under FT graph? Tak ada. Okay. Next. The ball is initially at rest. So, initially at rest, U dia sama dengan 0 meter per second. What is the final velocity of the ball? So, soalan nak V dia sama dengan berapa? Okay, saya tahu mass ball 100 gram. Gram ni SI unit ke tak? Bukan kan? Tak. So tukar kepada kg. 100 Bahagi 1000. Yes, bahagi 1000 0.1 kg. Ingat bila nak kira, sebelum kira tu make sure unit kita SI unit terus. Okey, macam mana saya nak cari V ni? Nak relate dengan formula apa ni? Aduh, pening dah. So J, apa lagi formula J yang saya ada? Yang ada V dengan U ni. J sama dengan apa satu lagi? J sama dengan M. MV tolak MU. Yes, betul. J sama dengan delta P. Sama juga dengan MV tolak MU. Ataupun saya boleh factorize MV tolak U. Boleh mana-mana Boleh je mana-mana. Okay, so J saya 3. Okay. Mass saya 0.1. Okay, V saya nak cari V tolak dengan U. So, U saya adalah berapa tadi? 0. U saya 0. U saya 0 kan? V saya nak cari. So, V sama dengan berapa? So, V sama dengan 3. 0.1. 3 bahagi 0.1 lah kan? Wow. 3 bahagi 0.1 kan? Dapat berapa? 30. Yes, betul. So, V saya 30 meter per second. Betul. Okay, boleh? Faham ke tak yang tu? Boleh? Faham. Faham. Oh. Macam mana? Semangat lebih makan ke apa ni? Ke tak faham? Lebih gula. Lebih gula. Suka hati. Jangan ada diabetes sudah. Okay, next question. Nombor 3 Okay, nombor 3. Okay, a car of mass 2,250 kg is travelling at 60 meter per second. Okey, keluarkan maklumat. Dia kata kawak mass car. Okey, mass car. Keluarkan dulu maklumat. Baca tu keluarkan maklumat. Bila keluarkan maklumat, tak semestinya semua maklumat tu kena guna tau. Tak ada. Kita kena tengok pula soalan dia macam mana, pilih formula sesuai. Kadang-kadang dia bagi je semua maklumat, dia nak trick awak. Tak semestinya semua tu kita guna. Okey, so mass car 2,250 kg. Okay, travelling at 60 meter per second. Okay, then the brakes are applied with retarding force. Okay, maksudnya awak tekan brake. Okay, maksudnya yang 60 meter per second tu U dia lah.
So U dia 60 meter per second. Okey, agak-agak kalau awak tekan brake. Okey, awak tekan, tekan brake lah kan. Tekan brake kita nak slow down lah kan maksudnya kan. Okey, so bila tekan brake, dia detect, dia ambil masa untuk dia T dia lah, untuk force dia kan, daripada 4 darab 10 kuasa negatif 3 kepada 8 lah, daripada 8 kepada 8 second kan. Okay, calculate the change of linear momentum. Macam mana nak cari change of linear momentum? Change of linear momentum ni maksudnya perubahan momentum. Perubahan kita guna simbol apa? Perubahan. Delta. So kalau change of linear momentum, delta P lah. Soalan nak delta P lah. Soalan nak delta P sama dengan berapa? So kita tahu delta P sama dengan P final tolak P initial. Sama juga dengan MV tolak MU. Tapi masalahnya, boleh tak saya guna MV tolak MU ni? Saya nak cari delta P. Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Tak ada V. Sebab tak ada V. Tapi saya tahu delta P tu sama juga dengan apa sebenarnya? J. Yes, guna impulse momentum theorem. So kita gunalah impulse momentum theorem. Ni lah yang kita guna tadi. So bila guna impulse momentum theorem, kita tahu J sama dengan delta P. Tapi masalahnya, macam mana cari J kita? Kita ada graf je. J sama dengan FT. tak boleh. J sama dengan FT tak boleh. Tak boleh sebab kita tak tahu berapa force dia. Tak boleh. Yang ni dia bagi F dekat masa berapa-berapa. Dia bagi graf. Kalau dia bagi graf, J sama dengan apa? Area under the graph. Area. Ingat kalau dia bagi graf, kena guna graf. So J sama dengan area under FT graph. Sama juga dengan delta P. Maksudnya kat sini, change of linear momentum kita tu impulse lah sebenarnya. And impulse tu kita boleh dapat daripada area under FT graph. Okay, so saya kira lah. So setengah kali, tinggi dia kan, lebar 8. Lebar 8 kali tinggi. Kena ingat bila awak tengok dia punya ni, 4, ada benda ni kat belakang ni. Selalu student dia lupa letak benda ni kat belakang tu. Darab 10 kuasa 3. Awak letak 4 je. Salah lah jawapan dia. Kalau ada yang prefix dia kat belakang tu, kena tulis. So 4 darab 10 kuasa 3. Okay, so dapatlah. So kira setengah kali 8 kali dengan 4 kuasa 3. 16,000. Yes, betul. So delta J kita lah. J ataupun delta P. Delta P sama dengan 16,000. Unit dia tak kisah. Nak buat Newton second boleh. kg ms kuasa negatif 1 pun boleh. So saya nak buat kg ms kuasa negatif 1 pun boleh. Mana-mana nak buat Newton second pun boleh, tak kisah sama je. kg ms kuasa negatif 1 ataupun Newton second. Okay, boleh yang pertama tu change of linear momentum? Boleh. Okay, next. Kita dah kira delta P kan? So senanglah. Velocity of the car after the brakes are applied. So kita gunalah delta P sama dengan MV tolak MU. Selesailah masalah awak. Ataupun saya boleh M ni sebab car yang sama, saya boleh factorize kat depan lah. MV tolak U. Okay, saya nak velocity kan. So delta P 16,000 sama dengan mass car. Mass car dia dah bagi 2,250. 2,250. Okay, kita nak V tolak U. U kita adalah 60. Kita ganti je lah. 60. Okay. So, saya dapat berapa V? Kira dapat berapa V? So, 16,000 bahagi dengan 2,250. Okay, lepas tu V sama dengan... Sekejap, pening dah saya. Dapat 67. 67.1. Makin laju ke? Then the brakes are applied with the retarding force. Okay, 67.
Okey, betul lah 67 kan? Sebabnya V bila kita ni kat sini kita akan dapat 7.11 kan? So 1600 ni dapat 7.11 sama dengan V tolak 60. So V sama dengan 67.11 meter per second. Okey, ni jawapan dia. So velocity of the car 8 second after the brakes are applied adalah 67.11 meter per second. Okey, boleh? Boleh. Okay. So next, the brakes are applied with a retarding force. Kejap. Sebab kat sini, the brakes are applied with a retarding force. Okay, calculate the change of linear momentum, delta P. Okay, J kita ni kena jadi negatif ke tak payah kan? Okay, tak payah. Velocity of the car after the brakes are applied. Okay, so delta P kalau saya letak negatif kat sini. Saya letak negatif kat sini. Ni delta P ni saya letak negatif. Change of linear momentum delta P 16,000. Okay, sekarang delta P ni saya letak negatif 16,000. So saya akan dapat sini negatif lah kan? So negatif. Okay, so tolak balik. 60 tolak 7.11. Okay, so jawapan saya ubah 52.89. 52.89. Okay, kenapa saya ubah? Teka. Kenapa saya ubah? Keyword dia kat sini apa? The brakes. Awak tekan brake. So sepatutnya bila awak tekan brake, bukan ke dia punya V patut makin berkurang kan? Okey. Lepas tu satu lagi retarding force ni. Retarding force tu maksudnya arah force tu bertentangan dengan arah pergerakan awak tu. Maksudnya bila arah bertentangan, dia punya delta P ni, dia kena P kan kena ikut arah force tu kan kena ikut arah ni kan. So maksudnya delta P kita pun nanti akan jadi negatif juga sebab arah force kita tu bertentangan. So delta P kita tu negatif lah. So negatif. So dapat V dia 52.89 meter per second. Baru betul. Baru logik kan. Sebab tekan brake. Takkan awak tekan brake jadi 67. Tak logik lah kan. Satu lagi retarding force. Keyword dia kat sini retarding. So bila retarding force tu maksudnya arah force tu opposite dengan awak punya ni lah. Dengan awak punya motion tu. So impulse kita tu negatif. Okay, ada soalan tak yang ni? Jelas tak yang ni? Tak, jelas. Oh, jelas ke tak? Jelas. Keyword dia kat sini nak tekan brake Jelas, ni. jelas. Keyword dia kat situ brake. Brake dengan satu lagi keyword dia sini retarding force. Maksudnya dia punya force tu opposite. Saya tulis kat sini. Opposite direction. So maksudnya nanti nilai F awak tu ada negatif. So bila F awak negatif, so maksudnya J awak pun nanti negatif J juga. So J awak nanti dia akan jadi negatif. Sebab kita tahu kan J sama dengan FT kan. Okay, so dia akan jadi negatif lah. Okay, so next. Okay, soalan number 4. Last sebelum kita dismiss. Lepas tu nanti, lepas tu kita bagi siapa nak jawab soalan tutor. Lepas tu awak jawab sendirilah. Yang ni jawapan dia saya akan share minggu depan. Okay, trolley A. Kita buat yang last sekali Trolley A of mass 3 kg moving with a constant velocity 6 meter per second collides head on. Okay, saya lukis trolley. Trolley A. Okay. Lepas tu mass A adalah 3 kg. Okay, lepas tu dia gerak dengan UA 6 meter per second. Okay, 6 meter per second. Collide head on with trolley B. Okay, saya ada trolley B satu lagi. Kejap ni kereta, trolley Okay, trolley B. Okay, saya ada trolley B. Mass B 3.5 kg. Okay, dia kata moving with opposite direction kan? So, saya buat UA kanan. Negatif. Betul lah. UB kiri. So, maksudnya UB saya ni kena letak negatif. Negatif 4 meter per second. Okay, ni before collision. Ni before. Ni before Okay, after collision. Okay, after collision dia cakap
trolley B move in opposite direction, calculate the velocity of trolley B. Cuma trolley A ni tak tahu kan? Okay, calculate the velocity of trolley A. So sekarang trolley A dia suruh cari VA dia sama dengan berapa. Tapi kita tak tahu arah. Jangan letak arah Arah tu nanti tengok dekat jawapan dia. Awak hanya letak arah dekat siapa yang dia bagi tahu sahaja. Okay, so untuk B dia kata ni A, ni B. Untuk B dia kata after collision trolley B move in opposite direction at constant velocity. Okay, move in opposite direction daripada siapa ni? After collision B tu. daripada yang tadi kan. Maksudnya kalau yang atas tadi B dia ke kiri, yang bawah ni UB dia VB dia ke kanan. So VB dia ke kanan. Okay, so bila VB ke kanan, VB kita positif 3 meter per second. Maksudnya after collision trolley B move in opposite direction. Opposite direction kepada yang atas tadi, yang before tadi. Maksudnya kalau before tadi kita buat dia gerak ke kiri, after tu VB dia gerak ke kanan. Okay, untuk A dengan UB ni, dia kata dia collide head on kan? Kepala dengan kepala. So kalau kepala dengan kepala head on ni, kena satu positif, satu negatif. So macam saya buat UA saya positif. So UB saya negatif lah. Tapi kalau contohkan awak nak buat terbalik. Awak nak buat UB ke kanan, UA ke kiri. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dekat dia punya sign ni kena betul lah ikut arah yang awak pilih. Okay. So kat sini after. So konsep apa kita nak guna kat sini? Nak selesaikan masalah ni, nak cari VA. Konsep apa nak guna? Konsep apa nak guna kalau ada pelanggaran? Konsep apa tadi kalau ada collision? Conservation of kita guna konsep apa kat sini? Tak ingat apa tu. Momentum. Linear momentum. Principle of conservation of linear momentum. Maksudnya bila problem melibatkan pelanggaran, kita guna principle of conservation of linear momentum. So principle ni dia cakap apa? Total P initial sama dengan total P final. Tak kisahlah pelanggaran awak tu jenis elastik ke, jenis inelastik ke, total momentum before sama dengan total momentum after. So inilah konsep dia, ingat So bila melibatkan pelanggaran, kita guna konsep conservation of linear momentum. Okay, P initial, before kita ada apa before? A dengan B kan? So kita ada mass A, UA. Okay, ni baru momentum A. Ingat sistem kita ni ada dua, A dengan B. Tambahlah, total kan, sebab total kan tambah. Tambah dengan B pula. Mass B, UB. So mass A, UA ni momentum A. Mass B, UB ni momentum B. So kita tambahkanlah momentum A campur momentum B. Kenapa saya tambahkan? Sebab dia nak suruh cari total. So total momentum untuk sistem. So sistem kita ada A dengan B. So kita tambahlah kan total momentum A. Momentum A campur dengan momentum B. Okay, untuk final samalah. Okay, final kita ada momentum A campur momentum B. So kita akan ada mass A VA campur dengan mass B VB. Okay, so mass A kita 3 kali UA kita 6 campur dengan mass B. Mass B kita 3.5 campur dengan UB kita, darab dengan UB kita negatif 4. Sama dengan, okay, mass A. Mass A kita 3. Okay, 3 darab dengan VA. VA ni yang kita nak cari. Campur dengan mass B. Mass B kita 3.5. Okay, VB kita 3 kali 3. Okay, so agak-agak dapat berapa? Kira satu-satu. Okay, cuba kira. Yang total before dulu. Kira total before. 3 kali 6 campur dengan 3.5 kali negatif 4. So dapat berapa? Dapat 4 kan? So 4 sama dengan 3 VA. Okay, 3.5 kali 3 dapat 10.5. 10.5. So saya nak 3 VA kan? So 3 VA sama dengan 4 tolak 10.5. Betul kan? 4 tolak 10.5. So saya nak VA 4
tolak 10.5 bahagi dengan 3. So VA saya sama dengan 4 tolak 10.5 bahagi 3. Dapat tak sama? 2 point negatif 2.17. 2.17. Yes, betul. Betul. Negatif 2.17 meter per second. Maksudnya A lepas pelanggaran dia gerak belah kiri dengan nilai 2.17 meter per second. Okey, boleh calculate the velocity of A after the collision negatif 2.17 meter per second. Okey, boleh yang tu? Boleh. Boleh Okey. So ni contoh aplikasi conservation of momentum lah. Linear momentum. Okey, mana lagi determine the velocity of the marble. Ada yang gerak sekali Kejap. Kita buat yang ni. Gun. Ni. Yang tembak ni. A 10 gram bullet was shoot from a 3 kilogram gun. Okey, awak ada pistol. Okey, pistol. So dalam ni ada bullet. Okey. Sekarang dalam sistem ni kita ada dua benda. Kita ada satu gun, satu bullet. Kita tulis mass gun sama dengan 3 kg. Okay, mass bullet sama dengan 10 gram. Tukar siap-siap jadi kg. 10 bahagi 1000. Tukar siap-siap 0.01 kilogram. Okay, sekarang gun dengan bullet ni gerak tak? Before, sebelum tembak. Gerak tak sebelum tembak? Tak gerak. Taklah. So maksudnya U gun sama dengan 0 meter per second. Okay. U bullet sama dengan 0 meter per second. Ni before Ni before. Okay. After awak tembak kan? So bila awak tembak, okay, kita ada gun. Okay. Lepas tu kita ada bullet gerak. Kita ada bullet. Okay. Sekarang if the speed of the bullet. Sekarang bullet mesti digerak ke depan kan? Bukan ada awak tembak bullet gerak belakang. Tak ada kan? Bullet mesti gerak ke depan kan? So kita ambil gerak ke kanan lah. So V bullet sama dengan positif lah sebab kanan kan? 280 meter per second. Okay. Soalan suruh cari recoil speed of the gun. So soalan suruh cari V gun sama dengan berapa. Maksudnya kat sini after collision, bullet dengan gun dia pecah lah. Okay. So konsep apa? Kita boleh guna principle of conservation of momentum. Okay. So kita tulislah prinsip dia. Total P initial sama dengan total P final. Kalau perasan saya sentiasa tulis konsep dia kan? Sebab dekat konsep ni awak boleh dapat markah dia ni. Ni boleh dapat markah ni. Konsep satu markah. Ada markah untuk konsep tu. So make sure tulis konsep yang awak guna. Sini konsep kita satu markah. Okay. So daripada situ initial agak-agak ada tak dia punya benda ni, dia punya momentum before ni. Ada tak momentum before ni? Total momentum before. Sebab dua-dua tak gerak ni. Ada tak momentum dia? Tak ada. So total P initial kosong je lah. So untuk total P final, mass gun, U gun, mass gun, V gun. Okay, kita buat formula mass gun, V gun, campur dengan mass bullet, V bullet. Okay. So saya ganti. 0 sama dengan mass gun. 3. Okay. Kali dengan V gun. Saya nak tahu berapa. Campur dengan mass bullet. 0.01. Darab dengan V bullet. 280. Okay. Cuba kira dapat berapa V gun saya. So 0.01 kali dengan 280. So dapat 2.8 kan? 2.8. Bahagi 3 lah kan, bahagi negatif 3 kan. So dapat negatif 0.93. Yes, betul. Negatif 0.93 meter per second. Maksudnya bila awak tembak, bullet awak gerak ke depan, tapi gun tu gerak ke belakang. Siapa pernah guna? Mesti awak akan rasa macam gerak ke belakang kan. Sebabnya kita nak bagi dia punya total momentum before dengan after tu conserve.